Cuba tengok kat sini ada tak? Suara nampak tak? Biasanya kalau ada lampu. Tak ada lampu macam ni. Semua kejap ya. Mic on. Nak tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu Sariah, dengar tak? Alhamdulillah. Cikgu Sarah kita tunggu sekejap sebab asalnya nak buat malam. Tapi macam timing tu tergerak ya, anak set ni tergerak pagi, jadi saya pun tak tukar lah. Jadi tak apalah, beberapa orang yang ada, yang selebihnya akan mendengar melalui yang direkodkan lah. Kita tunggu ya Cikgu Sarah dalam beberapa minit. Bagi kita mulakan lah, sebab tujuan kita berkongsi ilmu hari ini bukan kita nak menyampaikan kepada untuk hari ini je, tapi ia boleh dituntun pada masa akan datang ya. Walaupun begitu, kalau kita dapat sama-sama dengar hari ini seolah-olah kita sedang berbincang lah, bermuzakarah, itu lebih afdal lah. Tutup kacamata je.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Saya mohon beberapa saat sebab nak betulkan lampu ni sekejap. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa kita sekali lagi dalam slot wacana bedah buku yang bertajuk Kecemerlangan Mendidik Anak-anak. Ya, sebenarnya slot hari ini adalah sambungan daripada slot yang saya telah buat pada 13 Disember yang lepas. Memandangkan ketika itu masa 1 jam tidak cukup untuk saya mengulas membedah buku ini, kerana buku ini mempunyai 6 bab pada slot 13 bulan Disember yang lepas sempat membincangkan bab 1 dan 2 sahaja. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga hari ini tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat, sejahtera bersama ahli keluarga masing-masing. Kalau cikgu, hari Ahad adalah hari untuk mereka bersama-sama dengan keluarga, hari untuk sama-sama menyelesaikan kerja-kerja rumah yang tidak dapat dibuat pada ketika hari Isnin dan hingga hari Jumaat, dan untuk membuat persediaan. Tapi kali ini sebenarnya kita masing-masing, kalau cikgu berada di rumah kerana kita bekerja dari rumah, maka adalah masa ruang yang boleh kita gunakan sepatutnya untuk bersama-sama dalam sesi atau slot hari ini. Saya doakan hari ini kita semua dilimpah kesejahteraan, diberi kesihatan yang baik, dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai si rumah, sebagai seorang yang berkejaya, tanggungjawab sosial, tanggungjawab kepada keluarga dan sebagainya. Kalau dilihat tajuk ini mungkin tuan-tuan tertanya-tanya apa maksud ijazah terbaik dari saya tengok ijazah terbaik datanya dari didikan ibu bapa, macam sesuatu yang mencetuskan lah sebab apa maksud ijazah yang terbaik itu tengok tajuk pun macam mencetuskan persoalan lah jadi saya sebenarnya memberi kepercayaan kepada anak saya yang bernama Muhammad Ishak bin Azlan kerana saya nak biasakan anak saya itu untuk menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan kursus yang diambil. Beliau mengambil kursus ijazah komunikasi korporat Jadi saya serahkan pada anak saya itu untuk melakarkan tajuk hari ini. Jadi bila saya tengok saya nak ubah, tapi saya rasa biarlah ia menjadi mencetus tanda tanya daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat kalau kita merujuk kamus ijazah dalam bahasa Arab, maksudnya surat akuan tanda lulus. Macam tu. Jadi surat akuan tanda lulus yang terbaik katanya lah yang terbaik, tajuk anak saya bagi ni daripada ibu bapa katanya kan. Ijazah di sini maksudnya surat akuan tanda lulus ibu bapa yang memberi surat akuan tanda lulus tu kepada anak-anaknya yang didik oleh mereka. Itulah katanya sebab ibu bapa adalah pendidik, pengasuh yang pertama yang dijumpai yang bersama dengan anak-anak kita ini.
Okey, ada peraturan-peraturannya, ada unsur-unsur didikan diberi kepada anak-anak kita, dan sampai satu peringkat umur, mereka mempunyai keluarga sendiri. Ibu bapa tu seolah-olah telah memberi satu ijazah kepada anaknya yang telah berumah tangga. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya terangkan pada slot yang sebelum ini, bab 1 dan bab 2, walaupun mereka sudah berumah tangga, tetapi peranan ibu bapa sebagai penasihat kepada anak-anak mereka masih tidak mempunyai noktah berterusan. Okey, tak lepas pandang katanya macam tu. Jadi tanpa membuang masa, hari ini kita akan berbincang tentang buku yang ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, dan rakannya Encik Rahmat Ismail. Buku Kecemerlangan Mendidik Anak mempunyai 6 bab, dan hari ini kita akan berbincang tentang yang berkaitan dengan bab 3 dan bab 4. Bab 3 kita lihat adalah bertajuk penilaian dan tanggungjawab ibu bapa. Ada perkataan penilaian, nilai, audit semula, ataupun muhasabah. Kemudian maksudnya seperti apa yang dikatakan reflect diri, macam tu. Tanggungjawab ibu bapa ini. Tanggungjawab tu perkataan yang besar. Menanggung dan menjawab, adakah kita melaksanakan tugas tersebut seperti mana yang sepatutnya. Itu dia maksudnya. Jadi dalam bab ini, Dr. Fazilah menyenaraikan beberapa kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Saya sendiri saya selalu kata hari ini pun saya masih belajar untuk mendidik anak-anak. Banyaklah kesilapan-kesilapan yang saya lakukan apabila saya membaca. Dalam proses mendidik anak tu, saya membaca buku, saya kata rupanya saya dah buat silap, saya nak betulkan. Kita ni manusia tidak lepas daripada kesilapan, tetapi dalam ketika kita perlu sedarlah untuk membaiki kesilapan itu, mencari ilmu, berbincang seperti ini dan sebagainya. Banyak khazanah ilmu yang telah ditulis oleh penulis-penulis kita, sama ada dalam bentuk buku, majalah, rencana, jurnal dan sebagainya. Satu ketika nanti saya akan mengupas membedah jurnal atau rencana dan sebagainya. Jadi antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa dalam mendidik anak adalah kurang berdoa dalam proses mendidik anak. Dr. Fazilah mengatakan bahawa ibu bapa ni mesti ada itizam, ada tekad, azam, bukan saja untuk sentiasa mencari ilmu, membaiki diri, melakukan refleksi dan sebagainya, tetapi mereka mesti berusaha dalam mencari apakah lagi kelemahan-kelemahan diri ibu bapa itu sendiri, mereka sendiri, dalam untuk dibaiki supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab yang dengan lebih baik, macam tu. Ibaratkan kata Dr. Fazilah, dia kata untuk mencari ubat sesuatu penyakit, terlebih dahulu kita hendaklah mencari punca kepada penyakit tersebut. Macam doktor lah kita ni kan. Kalau pergi ke hospital, doktor akan tanya kita sakit di mana, kan? Berapa lama sakit, ada tak rekod ahli keluarga yang mempunyai sakit yang sama dan sebagainya. Jadi begitu juga dalam proses mendidik anak-anak kita ini, kita perlu sentiasa membaiki diri, mencari ilmu dalam pelbagai cara. Sekarang ni mudah, ada media sosial dan sebagainya, supaya kita dapat meningkatkan kualiti semasa kita menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Dan dalam proses untuk meningkatkan kualiti itu, kita kalau terjumpa perkara-perkara yang perlu dibaiki, kita baiki. Itu yang namakan kita mencari punca penyakit itu. Jadi antara kesilapan yang disenaraikan oleh
Dr. Fazilah ini ialah seperti mana yang saya sebut tadi, kurang berdoa dalam proses mendidik anak. Dalam slot yang lepas saya menekankan tentang doa. Okey, doa sebagai hamba, kita meminta kepada pencipta kita, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja sebelum kita, sepanjang kehidupan kita, kita meminta, berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita memegang tanggungjawab sebagai ibu bapa, kita mestilah berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan doa itu ini menambahkan keyakinan kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, kemudian yang kedua, kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa ialah memperkecilkan kebolehan anak. Okey, memperkecilkan kebolehan anak, ya. Manusia ni dia mempunyai kelebihan dan kekurangan dia, kekuatan dan kelemahannya. Jadi sebagai ibu bapa, kita harus mempunyai kemahiran untuk mengenal pasti apakah kekuatan anak-anak kita itu. Okey. Dan sekiranya kita berjaya mengenal pasti kekuatan atau potensi anak-anak kita itu, maka kita boleh memupuk dan memberi sokongan supaya mereka maju dalam bidang yang mereka ada kekuatan. Tetapi sekiranya kita nampak mereka ada kelemahan dalam bahagian-bahagian lain, kita seharusnya tidak memperendahkan mereka, tidak memperkecilkan kelemahan itu, tidak menonjolkan kelemahan itu. Sekiranya kita boleh membantu mereka membaiki kelemahan itu, kita bantu. Ya, tetapi kita dalam masa yang sama kita memberi sokongan untuk mereka maju dalam bidang yang mereka ada kekuatan. Kemudian dan ada impact dia, ada implikasinya kalau kita memperkecilkan kebolehan anak. Ya, anak yang diperkecilkan kebolehannya itu akan membesar menjadi seorang yang pendendam. Berdendam dengan ibu bapanya sendiri. Dan lama-lama terkumpul, apabila dia besar, mungkin dia mengambil tindakan untuk menjauhkan diri daripada ibu bapanya. Bukan menjauhkan dari segi fizikal, tetapi hatinya jauh. Itulah dia kurang berkomunikasi. Akhirnya dia, kalau dia berjauh dari hati, dia tidak mahu banyak bercakap dengan kita, dia lebih memilih kawan dan sebagainya. Kemudian kesan daripada memperkecilkan kebolehan anak tadi, bukan saja mereka menjadi sifat penendam, tetapi mereka mempunyai nilai membesar sebagai manusia yang mempunyai nilai diri yang rendah, dan kemungkinan mereka tidak dapat berdikari. Okay? Tidak dapat berdikari, tak yakin dengan diri mereka sendiri, kerana ibu bapa mereka pun sering memperkecilkan kebolehan mereka. Okay? Kemudian yang ketiga, kesilapan ibu bapa ialah kurang tegas dalam mendidik anak. Dia ada beza di sini antara tegas dengan garang. Okey, tegas lain, garang lain. Ni kita akan pergi dalam slot lain lah ya. Okey. Di sini Dr. Fazilah memberi contoh ketegasan dari segi menjadualkan waktu kehidupan seharian anak-anak. Okey. Kita selagi anak kita berada bersama kita di rumah, okey, kita boleh mencadangkan, memberi cadangan ataupun menetapkan, kemudian bermesyuarat, bersetuju. Inilah jadual harian anak kita. Contohnya Allah dah tentukan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan jadual solat 5 kali satu hari. Solat yang wajib lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu jadual yang tetap, yang dah tetap. Yang dah tetap. Cuma kita bertegaslah dalam memastikan anak-anak kita bangun solat subuh. Okey. Lebih afdal kalau dapat berjemaah. Okey, kemudian zuhur pun begitu, asar begitu, maghrib, isyak. Itu jadual yang telah ditetapkan. Okey, jadi di sinilah kita melatih anak-anak kita mengutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak lelaki, pergilah ke surau kan, pergilah ke surau. Kalau tak boleh zuhur, asar, subuh, maghrib, isyak tu beradalah di surau. Tetapi kalau dalam musim Covid ni kita nak pergi ke surau pun
terkekang juga, okay, kita bolehlah mengambil kesempatan pada waktu maghrib isyak tu untuk solat jemaah sama-sama. Antara maghrib isyak tu lah nak membaca Al-Quran bersama-sama, ataupun nak membaca hadis, ya, dan sebagainya. Itu yang jadual yang telah ditetapkan dari segi waktu solatnya. Okay. Ada lagi yang kita boleh sisipkan, iaitu bilakah mereka nak membantu kerja-kerja rumah kan, macam pagi nak masak sarapan, nak mengemas rumah, okay, kemudian nak membasuh baju. Ya, biasanya kita galakkan anak kita menyedia baju waktu pagi, sebab waktu petang insya-Allah kering, ya. Dan petang tu kita dah boleh lipat susun, ya. Kemudian kita bertegas juga dalam kalau satu hari tu, kalau bukan hari bekerja lah, ya, makanlah sama-sama satu hari sekali. Contohnya begitu, sebab semasa makan itulah boleh mengeratkan hubungan antara ibu bapa, anak-anak dan adik-beradik mereka. Jadual belajar. Jadual belajar waktu cuti ni. Waktu PKP ni ada jadual belajar secara maya, online, ada jadual belajar yang kita tetapkan secara offline dan sebagainya. Itu dan apabila kita berbincang dengan anak-anak kita tentang jadual ini, kita mesti memantaulah adakah mereka mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam jadual itu. Kita pantau mereka. Adalah kalangan anak-anak kita yang akan orang kata mengelak, tidak mahu mengikut jadual itu. Kita nasihatkanlah kepada mereka, bertegas dan memberi nasihat. Okey, sebenarnya apabila kita membuat sesuatu peraturan tu, kita perlu memberi penjelasan apa rasionalnya. Contohnya, tadi saya dah beritahu, sediakan air waktu pagi, saya katakan. Apa rasionalnya? Sebab panjang masanya kan, pagi, petangnya kering. Contoh itu yang paling simple yang harian, ya, rutin harian yang selalu kita buat kan. Okey, kemudian yang keempat ialah kesilapan yang ibu bapa lakukan ialah lebih banyak memberi belayan negatif dibandingkan daripada belayan positif. Ada maksud, nanti dalam slot yang lain saya akan jelaskanlah maksud belayan negatif. Kita memberi sama ada dengan kata-kata yang menyindir mereka, nak menegur, menyindir kan, macam tu, menjatuhkan harga diri mereka dan sebagainya, macam tak hormati anak-anak tu sendiri. Kita perlu menghormati anak-anak kita, anak kita menghormati kita, ya. Saya pun kadang-kadang ada juga melawak kan, sindir-sindir, melawak kan, nak menunjukkan kemesraan sekali-sekala macam tu, ya. Dia kata banyakkan belayan positif. Kalau dalam boleh diukur dengan 100% tu, 20% tu belayan negatif. 80% tu belayan positif. Belayan positif dari segi lisan. Contohnya kita memuji kan. Cantiknya kan, pakai baju kemas je kan. Rajinnya memasak kan, hidang kat mak macam tu kan. Rajinnya menggosok baju, rajinnya buat kerja sekolah. Selarilah dengan air muka kita dengan memuji kan. Kadang-kadang kita pun sibuk kan, tak sempat nak senyum pun kat anak kan. Kita kata rajin ya, rajin anak mak ni, katakan begitu kan. Okey, kemudian belayan positif dari segi fizikal, kita memeluk anak kita, tapi kadang-kadang ada satu kebiasaan kita lah ya. Kalau anak dah besar kita tak nak peluk dah. Anak kecil kita peluk macam tu. Sebenarnya anak besar pun memeluk belayan positif dari segi fizikal, memeluk mereka. Semasa mereka nak pergi sekolah, semasa mereka balik sekolah, ya, itu sentuhan kita itu merupakan satu mengikat perasaan kita dengan anak kita dengan kita macam tu. Kemudian dia kata ada impaknya kalau kita lebih banyak memberi belayan negatif, ya. Dari segi mungkin dari kita macam terbiasa, kita tak tahu hadnya. Macam saya dulu pun tak tahu, kalau marah tu saya pukul juga kan.
kita tak tahu hadnya. Itu proses nak belajar lah ni kan, walaupun dah tua, nak pada cucu pula kan. Kemudiannya kurang pandai menjadi kawan kepada anak-anak, ya. Anak-anak yang remaja, okey, anak-anak yang dewasa, kita jadi kawan lah, ya. Mereka dah grade, mereka dah dapat ijazah daripada kita kan, dah tahu apa dia standard yang kita tetapkan dalam dalam menjalani kehidupan tu kan. Mereka dah grade, mereka dah tahu dah mak ni macam ni kan. Apa kepantangan mak, apa yang mak suka dan sebagainya. Jadi kalau anak yang dah remaja, anak yang dewasa tu kita boleh jadikan kawan. Tetapi tidak bermakna kawan tu hingga tidak ada batasnya. Kita masih lagi antara kita sebagai ibu, antara kita sebagai bapa, okay? Kawan baik macam mana pun dengan anak, kita mesti letak jurang antara kita dengan anak kita, macam tu, ya. Kemudian di sini dia kata, ramai ibu bapa menganggap dirinya sebagai orang tua dan mereka harus sentiasa dihormati dan disayangi. Ya. Kemudian dalam masa yang sama, kita lupa pula anak kita tu sendiri juga mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Mereka juga nak disayangi, mereka juga nak dihormati dan sebagainya. Maksudnya apa yang kita rasa tu anak kita juga rasa, macam tu. Kemudian anak-anak kadang-kadang memerlukan kawan untuk bercerita. Tidak nafikan kita yang berkejaya ni sibuk kan, kadang-kadang tak sempat pun nak mendengar anak bercerita kan. Tetapi sebenarnya runtunan hati anak-anak itu, mereka mahu menceritakan kepada kita. Dan turning point, titik peralihannya, sekiranya kita sering tidak memberi perhatian kepada mereka untuk bercerita dan sebagainya, mereka akan mengalihkan perhatian itu kepada kawan mereka bercerita. Dan di sinilah ada impak ataupun ada kesan yang negatif. Sekiranya mereka memperoleh kawan yang baik, yang terdidik dan sebagainya, apabila mereka menceritakan kepada kawan-kawan itu, adalah panduan-panduan nasihat kawan tu yang baik kan. Tetapi keadaan akan jadi sebaliknya, sekiranya mereka mencari kawan, nak menceritakan kepada kawan, tapi kawannya itu bukan kawan yang baik secara perbandingannya, dan memberi pula, dan kawan itu memberi nasihat yang tidak baik pula. Ini akan mempengaruhi lama-lama kan, anak kita pun akan lebih cenderung pada kawan dan apa yang kawan cakap. Dan sekiranya pengaruh kawan mereka itu dominan ataupun lebih besar daripada pengaruh kita kepada anak kita, ini kalau boleh dielakkan, ya, dielakkan dari awal lagi, macam tu. Kerana nanti mereka lebih dengar cakap kawan mereka daripada daripada cakap kita sendiri. Mereka macam tak perlukan kita, ya, macam tu. Kemudian kurang memberi sentuhan kepada semua anak. Okey, ibu bapa yang cemerlang akan sentiasa memberi sentuhan kepada semua anak. So, contohnya sentuhan ciuman, pelukan, ya. Biasanya anak yang bawah 7 tahun ni kita suka peluk kan, kita ciumnya. Kemudian tapi bila anak dah besar, remaja belasan tahun, kita tidak memeluknya lagi. Okey. Jadi ada lacking, jurang lompang di situ. Anak memerhatikan, anak yang besar tu memerhatikan kita memeluk anak-anak yang kecil kan. Dia kata ada mungkin terselit di pemikirannya, mak dah tak sayang ke, macam tu kan. Jadi kita teruskan walaupun anak tu dah meningkat dewasa, dah besar, kita peluk anak-anak itu, ya. Okey. Kerana dia kata sentuhan tersebut, okey, pelukan, ciuman merupakan penawar segala penyakit. Dr. Fazilah kata begitu. Elakkan memberi tumpuan kepada anak-anak yang kecil sahaja. Macam tu. Kemudian kurang anggun dan kemas. Okey. Kita berada di rumah, kita tak ada pembantu rumah, kita lah buat segala-galanya. Kadang-kadang kita pun tak kisahkan kekemasan diri. Bukan semesti nak cantik, kemas, okey, bersih dan memadai. Anak suka tengok kita anggun, anggun tu secara perbandingannya macam kemas, cantik di mata mereka lah kan. Dalam satu hari adalah sekali yang anggun pun jadilah kan. Lepas tu pakailah t-shirt dan sebagainya. Biasanya kalau kita bekerja, satu hari waktu pagi tu lah anggunnya, pagi kerja kan.
Anak suka tengok kita anggun dan kemas. Dan kalau kita abaikan ini satu kesilapan kepada kita lah macam tu. Suasana rumah tangga yang kurang kondisif. Macam kalau di sekolah, kelas yang tak kondisif. Contohnya, kalau yang kondisif itulah dikemas, bersih, adalah pewanginya sikit, okey. Ada cantik hias, ada bunga sikit dan sebagainya lah. Kalau tak kondisif sebaliknya. Keadaan rumah yang tak kondisif ini menyebabkan anak-anak kehilangan, ya, anak-anak kehilangan minat untuk berada di rumah. Ya, mereka lebih suka berada di luar, dan kalau keadaan makin teruk, kalau kita juga tidak memberi belayan positif kepada mereka, tidak mahu mendengar cerita mereka, kita pun sibuk dengan urusan kita dan sebagainya, mereka lebih suka bersama kawan. Itu sebab kita tengok ramai anak-anak remaja kita berada di pusat-pusat membeli belah. Di situ kondisif kan, ada tempat makan, ada tempat membeli barang dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak beli pun, mereka tak ada duit kan, tapi mereka suka berada di pusat membeli belah. Memang dijadikan tempat tu kondusif, cantik, kemah dan sebagainya kan. Suasana rumah menegur secara negatif. Okey. Kita elakkan kesilapan ibu bapa ada suka menegur secara negatif, contohnya degil, pemalas, elakkan daripada mengatakan kepada anak kita begitu. Ya, okey, kemudian manifestasi kasih sayang yang kurang jelas. Okey, dalam mempamerkan kasih sayang kepada anak-anak, ibu bapa seharusnya memikirkan akibat sesuatu perbuatan. Okey, misalnya sebelum mengambil keputusan. Misalnya sesudah memberi sesuatu hukuman kepada anak, setelah melakukan kesilapan, janganlah memberi hadiah. Kesilapan ibu bapa bila memberi hukuman kepada anak-anak kerana kesalahan anak itu, ibu bapa rasa bersalah sangat ya, nak memujuk anak dengan memberi hadiah. Jadi bagi Dr. Fazilah Kamsah, ini merupakan satu kesilapan ya, kesilapan. Kemudian pendidikan anak yang tidak seimbang. Okey, pendidikan anak yang tidak seimbang dari segi fizikal dan kerohanian. Okey, kalau ikut falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan mesti diberi seimbang dari segi jasmaninya, dari segi rohaninya, dari segi kognitifnya, dari segi emosinya, macam tu, dari segi sosialnya. Sekiranya tidak ada keseimbangan itu, maka ia ada jurang yang memberi kesan kepada perkembangan anak-anak. Mereka pandai, mereka pandai, tetapi kerana kita, contohnya lah, mereka pandai kerana kita memberi tumpuan kepada memberi tumpuan kepada pencapaian akademik. Tapi kalau kita mengabaikan pendidikan rohani, tidak menekankan amalan agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak menerapkan nilai-nilai emosi seperti berkasih sayang, menghormati dan sebagainya, maka ia akan membesar sebagai seorang anak yang pandai tetapi kurang berempati pada orang, ya, kurang, dia jadi selfish, jadi pentingkan diri, mereka tidak pedulikan apa keadaan orang lain, susah ke senang, asalkan mereka senang, itu sudah memadai. Itu kalau impact lah, ada banyak lah kesannya kalau kita memberi pendidikan tetapi kita tidak memberi penumpuan yang seimbang kepada pelbagai aspek tadi. Itu satu kesilapan ya. Kemudian yang seterusnya, yang ke-12 ya, kurang mendedahkan anak kepada model-model yang cemerlang. Ya. Seharusnya ya kita mendedahkan anak-anak kita kepada model-model yang cemerlang, sama ada individu-individu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi supaya mereka melihat apakah ciri-ciri yang terdapat pada diri orang yang cemerlang ini. Itu dia ya. Kalau kita susulkan, sisipkan dengan memberi nasihat supaya mereka mencontohi orang-orang yang cemerlang yang ada ciri-ciri ini,
selalu mengatakan begitu, maka ia terpahat dalam diri mereka, mereka pun nak jadi macam orang yang berjaya itu, macam tu. Lepas tu kita boleh dedahkan mereka sama ada dengan membawa mereka melawat, okey, macam di muzium-muzium tu banyaklah tokoh-tokoh, kita boleh dedahkan kepada anak kita tokoh-tokoh yang telah berjaya dan sebagainya. Kemudian kita boleh dedahkan kejayaan, kecemerlangan tokoh-tokoh, individu-individu melalui sekarang dah ada gadget macam-macam kan. Bolehlah tengok video dan sebagainya. Okey, ataupun kita boleh utarakan tokoh-tokoh cemerlang ni kepada anak kita sebagai model pada mereka apabila kita ada dalam